ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali mari kita rakyatkan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dapat kita duduk dalam satu majlis ilmu fardu ain, nyambung daripada bacaan kitab idaman penuntut. Alhamdulillah Allah beri kita kekuatan untuk duduk dalam majlis ilmu, yang mana insya-Allah kita akan sambung bincangan kita yang lepas yang mana kita dalam masalah aurat, yang mana kalau kita perhatikan pada perbicaraan kita lepas, kalau saya tengok muka surat ni, muka surat 49, 50 yang Jawi lah, yang Rumi tu berapa tah muka surat tu? 23. Ya, muka surat 23. 23 Rumi. Jawi ni 49. Yang mana kita dah bincang sebelum ni, bulan lepas, aurat terbahagi kepada beberapa perkara, yang mana kita bezakan di antara aurat lelaki dan aurat perempuan. Yang mana aurat lelaki kita dah bahas bulan lepas, iaitu dia ada beberapa. Yang pertama, dalam sembahyang auratnya berbeza, iaitu di antara pusat hingga ke lutut. Jika dia sembahyang pakai seluar ditutup pusat sampai ke lutut, maka sah sembahyang dia, tapi hukumnya makruh. Itu bagi lelaki di dalam sembahyang. Dan macam tu juga di depan laki-laki lain. Depan laki-laki lain, maksud lelaki dengan lelaki, auratnya pusat sampai lutut juga. Kemudian di hadapan perempuan mahram, yang perempuan dia haram kahwin, auratnya pusat sampai lutut juga. Ini memang kita tahu. Habis, itu yang bulan lepas. B-nya, yang keduanya, aurat di hadapan perempuan yang halal nikah dengannya. Maksudnya boleh nikah dengan orang tu. Kita panggil ajnabi, bukan mahram. Senang kita, boleh nak kahwin dengan dia. Yang mana dia bukan isteri lah, sebab isteri dah kahwin. Ini yang boleh nak kahwin, yang boleh nak kahwin dengan dia. Auratnya adalah seluruh badan. Auratnya bukan pusat sampai lutut. Ramai orang faham aurat lelaki depan orang perempuan pusat sampai lutut. Tak. Tu, auratnya seluruh badan. Bila badan, maknanya tak termasuk leher, tak termasuk kepala lah, sebab badan. Jadi seluruh lah. Seluruh badan ni ada istilah lain yang dipanggil anggota kerja, yang mana orang perempuan haram melihat dada seorang lelaki. Haram. Tak boleh. Tak boleh. Seluruh badan. Dia haram melihat belakang ni, belakang. Yang dia boleh tengok, yang tak wajib tutup, muka, termasuk rambut semua, leher, tangan pula sehingga ke ketiak. Lengan tu boleh tengok lagi lah, maksudnya tak wajib tutup. Kemudian bawah kepala lutut ke bawah, kita panggil betis. Yang itu orang perempuan tak wajib tutup. Seorang lelaki tak wajib tutup jika berhadapan dengan perempuan ajnabi, perempuan yang boleh dia kahwin, tak wajib. Yang badan wajib. Badan wajib. Kerana tu tak boleh pakai apa nama tu, baju macam singlet tu, yang tu macam tu, yang berlubang-lubang tu kan. Itu biasa orang pakai kat dalam. Dia buka baju luar, ada baju dalam tu. Lelaki ni, cerita lelaki ni, baju dia kan macam tu, tak boleh tu. Tak boleh pakai depan orang perempuan yang boleh kahwin. Bukan tak boleh pakai, pakailah nak pakai. Dan kita juga dah bahas panjang lebar berkaitan dengan perkara ni bulan lepas. Dan yang ketiga, aurat di tempat sunyi seperti dalam bilik atau tandas, ialah kubul dan duburnya, maksudnya makruh ia memandang keduanya, tapi bukan haram. Jadi aurat laki-laki tu ada 3 macam. Dia kata ada 3 jenis.
Jika dalam bilik atau dalam tandas, dia kena tutup lah. Kubul dan dubur, pakai spender bahasa lain. Yang mana ada dua pendapat kat sini. Dalam kitab kita kata makruh. Sebahagian ulama mengatakan haram jika tak tutup. Jika dia melihat kemaluannya sendiri, haram. Sebahagian ulama kata haram, sebahagian kata makruh. Yang tengok ni tak ada tujuan ni, bukan tengok ada tujuan. Kita pun dah bahas sebelum ni lah. Sekecil-kecil tujuan sekalipun, contohnya nak mandi, takkan nak pakai spender juga kan. Jadi yang itu cerita lain. Cerita ni tak ada tujuan, saja-saja tak tahu nak buat apa, duduk dalam bilik, nak buat apa ni, telanjang, betul tengok kemaluan dia, haram, berdosa. Ni cerita dosa. Setengah ulama kata dalam kitab kita tak haram, makruh. Walau macam mana pun dia tak ada harus, dia tak ada sunat, malah wajib pun tak ada. Tengok tanpa sebab tak ada. Kalau harus tu okey juga, buat tak apa, tak buat pun tak apa. Ini paling ringan pun makruh. Jadi kenapa buat benda makruh? Buat apa? Tengok kemaluan, kubur dan duburnya sendiri, bukannya makruh. Tapi ketika nak basuh, yalah, itu ada sebab. Ada sebab tak apa, yang dia akan bahas kat bawah ni. Itu perbicaraan kita bulan lepas. Pada bulan ni kita akan bicara berkaitan dengan aurat perempuan. Aurat perempuan pula. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Adapun aurat perempuan dan khunsa, muka surat 50 kalau Jawi. Kalau Rumi berapa tak tahu. Okey, aurat perempuan dan khunsa. Yang pertama, di dalam sembahyang, macam lelaki juga, aurat lelaki di dalam sembahyang pusat sampai lutut. Aurat perempuan di dalam sembahyang ialah seluruh badannya kecuali muka dan dua pergelangan tangan luar dan dalam, maka kedua-dua anggota ini bukan auratnya dalam sembahyang. Jadi orang perempuan ketika nak sembahyang wajib tutup seluruh badan kecuali dua muka dan dua pergelangan tangan. Maksud pergelangan tangan tu ni lah, ni ke atas. Dan dia kata pula juga luar dan dalam. Luar dalam lah maksudnya. Salah faham, dia kata tapak tangan. Dia jadi soalan belakang macam mana? Sebab tu senang cakap pergelangan tangan, zahir dan batin ataupun luar dan dalam. Settle semua ni. Ni ke atas. Iaitu tak tutup pun boleh. Tapi orang perempuan sembahyang dah bagus dah. Dia pakai kain telekong tu tutup sekali. Sunat, tak wajib. Dia boleh pakai baju kurung. Nak sembahyang, baju kurung kan besar macam ni. Nak sembahyang, cari pin, pam kat sini. Jangan bagi jatuh. Boleh sembahyang. Walaupun pakai baju kurung, pakai baju apa pun. Sebab yang wajib tutup ni ke bawah. Jadi kalau macam ni masih dia nak angkat tu jatuh kan. Tu dia dah aurat, sebab tu kena ambil kacing, tap macam ni. Boleh lah. Cuma orang perempuan baguslah. Di Malaysia ni bagus. Sebab apa? Dia nak sembahyang, dia akan cari kain telekong dia tu. Itu sangat bagus. Malah warna putih lagi bagus. Warna lain pun harus juga, tak ada masalah. Jadi tutup ni ketika sembahyang, tutup pergelangan tangan ke bawah wajib. Jika terdedah tak sah sembahyang. Okey. Muka pula, muka juga. Muka adalah boleh didedahkan, tak wajib ditutup untuk sembahyang. Nak tutup pun tutup lah, tapi ada ulama mengatakan tutup makruh. Nak sembahyang tutup makruh, tutup pakai burdah makruh. Sah memang sah lah. Dia tak ada sah tak sah ni kira makruh ataupun sebaik-baiknya buka. Kalau tutup juga tak ada masalah, dengan maksud sah sembahyang dia. Kalau dia buka, okey, ketika sembahyang pastikan tepi-tepi lah. Pastikan tepi-tepi ni, pastikan semua satu. Okey, itu yang pertama. Aurat perempuan dalam sembahyang termasuk khunsa. Khunsa dia ada 3 jenis. Khunsa wadih lelaki, khunsa wadih perempuan, khunsa muskil. Dia ada 3 jenis. Bila disebut dalam kitab fiqh khunsa, dia tak kaitkan dengan mana-mana jenis khunsa. Maka khunsa tu adalah yang muskil. Khunsa wadih lelaki, wadih ni cenderung. Maksudnya khunsa ada 2 alat kelamin. Okey, dia ada 2 alat kelamin. Khunsa ni. Khunsa, mana-mana jenis khunsa pun dia memang ada 2 alat kelamin. Alat kelamin lelaki ada, perempuan pun ada. Jika dia wadih kepada lelaki, dengan maksud jika nak kencing, dia kencing ikut lelaki, ikut perempuan tak boleh. Okey. Dan kalau ada kemaluan perempuan sekalipun tak keluar haid.
Yang boleh guna lelaki, dia adalah lelaki, dia bukan perempuan. Orang macam ni wajib pakai aurat bersama dengan orang lelaki dan sebagainya. Dia macam orang lelaki. Memang orang lelaki pun, bukan macam, memang orang lelaki. Dan dia dibenarkan untuk kahwin. Dia boleh kahwin. Tu khunsa wadah lelaki, boleh kahwin dengan perempuan, bukan dengan lelaki. Atau bukan dengan macam dia juga, dah jadi LGBT dah tu, tak boleh. Dia boleh kahwin, dia sebenarnya lelaki. Alat lelaki dia boleh pakai, alat perempuan dia tu pameran aja. Tak boleh pakai, hanya pameran semata-mata. Dia sebenarnya lelaki. Jika dalam masalah ni dia nak sembahyang, aurat dia pusat sampai lutut, sebab dia lelaki. Yang ini khunsa dia sebut ni kan, khunsa muskil. Kita ambil yang tadi, bukan khunsa muskil yang sebut tadi, khunsa wadah lelaki, boleh berfungsi lelaki. Ada satu lagi khunsa, nama khunsa wadah perempuan, lebih cenderung pada perempuan. Maksudnya dia keluar haid. Jika dia keluar haid, confirm perempuan, kerana orang lelaki takkan keluar haid. Bila dia keluar haid, dia wajib tutup aurat macam perempuan. Jika dia mati, wajib diuruskan oleh orang perempuan. Dia wajib sembahyang dekat sah perempuan macam orang perempuan, dan boleh kahwin. Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan lelaki, boleh kahwin. Itu wadah perempuan. Sama juga keluar haid, alat lelaki tu tak boleh pakai, pameran semata-mata. Pameran semata-mata. Okey. Yang ketiga, khunsa muskil. Yang ini, walaupun dalam kitab kita tak tulis, tapi dia sebut khunsa dalam kitab fiqh, maksudnya muskil lah tu. Muskil ni macam mana? Dia pun muskil, dia lelaki ke perempuan. Sebab tu nama khunsa muskil. Pagi dia kencing kot lelaki, malam dia kencing kot perempuan. Cukup bulan datang haid, dia boleh pilih rasa nak kencing kot mana, puas kot lelaki, nak kencing kot lelaki. Dia khunsa muskil. Dan dia sendiri pun tak tahu dia tu lelaki perempuan. Orang macam ni haram kahwin sampai kiamat. Tak boleh kahwin, tak dibenarkan kahwin, haram kahwin. Dia nak kahwin dengan orang macam dia pun tak boleh. Sama-sama muskil pun tak boleh. Tak boleh. Malah dia tak boleh kahwin dengan perempuan, dan tak boleh kahwin dengan lelaki, tak boleh kahwin dengan sama-sama macam dia, tak boleh. Dia haram kahwin, tak dibenarkan kahwin. Nak kahwin dia kena wadah, dia panggil. Dia kena tentu lelaki dengan perempuan. Kerana rukun nikah tu lelaki dengan perempuan kan? Tak boleh kahwin. Dan dia khunsa muskil berbeza dengan mukhannas. Mukhannas ni bapuk, ya au tu. Yang tu bapuk, itu mukhannas. Itu dia sebenarnya lelaki, dia potong ke, dia buat pembedahan ke jadi perempuan, makan ubat jadi perempuan. Walaupun naik body habis, naik berketul-ketul, naik macam perempuan, tetap dia dilayan seperti lelaki. Malah jika dia mati pun kena orang lelaki mandi, walaupun dia dah nampak lebih cantik daripada perempuan. Lebih cantik daripada perempuan, dia tetap lelaki. Dia panggil mukhannas. Allah laknat, Nabi laknat orang macam ni, mukhannas. Dia sembang lah nak kata dia ni tersalah masuk roh ke, naluri bertukar ke, asal naluri perempuan, malaikat salah masuk roh ke, tak kisahlah dia nak sembang apa pun, dia tetap juga lelaki. Orang ni macam-macam juga. Sebenarnya dia ni perempuan, tapi kan naluri dia terperangkap, naluri ke perempuannya terperangkap di dalam tubuh lelaki. Pergilah sembang lah, tak ada lah. Ngagut tak ada. Dia tetap lelaki. Kalau dia rasa dia nak kepada lelaki juga, dia wajib lawan. Sebab aku lelaki, mana boleh. Itulah, wajib dia lawan. Jadi yang disebut dalam ni bukan mukhannas, bukan bapuk, bukan. Yang disebut juga bukan yang tomboy itu, yang perempuan nak jadi lelaki, bukan juga. Yang ini masuk khunsa, dia ada dua alat, alatnya dua-dua boleh fungsi, malah keluar haid. Sekarang dia tak tahu dia lelaki ke perempuan, jadi dia tak boleh kahwin. Dan orang macam ni, dia nak sembahyang, mestilah macam aurat perempuan, iaitu tutup seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangan ke atas yang boleh dedah. Dan aurat dia di luar sembahyang juga sama, khunsa ni. Kenapa macam tu? Kerana bila dia muskil, bila khunsa muskil, dia ada dua kemungkinan. Mungkin tak ada lelaki, mungkin tak ada perempuan. Mungkin jika dia pakai dalam sembahyang dia macam lelaki, maksudnya aurat dia macam lelaki, dia dah kepala, dia pakai jubah, katalah dia pakai macam tu, dia kata dia mungkin perempuan, mungkin lelaki, dia pakai macam tu. Jika dia betul sebenarnya lelaki, selesai masalah. Jika dia perempuan, sah tak sembahyang dia? Tak sah sembahyang dia. Jika dia pakai macam perempuan, masuk sembahyang, maksudnya aurat perempuan. Jika dia perempuan, sah tak sembahyang dia? Sah lah. Jika dia lelaki, sah juga, sebab terlebih tutup. Kerana tu dia kena apa sahaja ibadah yang dia kena buat, dia kena ikut macam perempuan. Jika faraid dia nak terima yang lelaki ke yang perempuan?
Sama, konsep sama je. Pakai kaedah yang sama je. Jika dia ambil yang lelaki, kalau dia ambil lelaki, maksudnya dua bahagian. Jika betul dia lelaki, selesai masalah. Kan dia muskil, tak tahu ni. Jika dia perempuan, maknanya jika dia perempuan, dia telah ambil hak orang. Jika dia ambil yang perempuan, yang separuh, bukan yang ambil yang dua, ambil yang satu. Jika dia tu lelaki, dia seolah-olah ambil kurang, dia selamat. Jika dia perempuan, memang tu hak dia. Dia ambil selamat, dia panggil ihtiyat, berjaga-jaga. Itu dalam masalah ni lah. Jadi aurat perempuan dan khunsa mestilah seluruh tubuh badan kecuali pergelangan tangan ke atas, zahir dan batin, termasuk juga muka juga boleh didedahkan. Okey. Termasuk dalam kata seluruh badan itu rambut dan tapak kaki. Memanglah dah nama seluruh badan, rambut dan tapak kaki. Rambut yang dimasukkan dalam ni adalah rambut yang tumbuh dekat kepala. Sebab kita mungkin juga boleh panggil tumbuh bulu-bulu roma tu macam rambut yang tebal. Kita boleh kata ni juga rambut. Kalau kita nak kata lah, kita boleh kata bulu-bulu yang ada kat badan kita ni sebagai rambut. Jadi maksud rambut ni adalah yang tumbuh dekat kepala sahaja. Jadi termasuk seluruh badan tu rambut yang tumbuh kat kepala, dan tapak kaki kena tutup juga. Masa berdiri, tapak kaki itu memadai menutup dengan lantai atau sejadah. Tetapi jika masa sujud nampak tapak atau tumit, niscaya batal semayangnya. Pertama, rambut dia mesti tutup, orang perempuan dalam sembahyang. Jika terkeluar, batal sembahyang dia. Jika terkeluar, batal sembahyang. Okey, macam mana kalau keluar sikit? Dia tengok, dia tilik macam ni, rambut yang keluar banyak, batal sembahyang. Rambut keluar, dia masuk cepat-cepat dalam kadar masa tomak ninah. Keluar kan, macam dia terpijak kain telekong tu, masa nak bangun tu, terpijak lutut ke apa, terseret kan. Bila terseret, dia pop nampak kat sini, sup jatuh sikit. Dia cepat-cepat sup masuk, masih lagi sah. Sebab dia segera, dia tak boleh biar. Bangunlah dulu, dia pun bangun, Allahu Akbar, baru masukkan, serap, batal. Dia kadar tomak ninah. Mungkin bahasa saat kita boleh kata 2 saat ke bawah. Pendek je tu, tomak ninah pendek je, 2 saat ke bawah, boleh kita kata macam tu lah. Kalau sempat, dah nampak dah, sup terus masuk je cepat. Sama juga tengah semayang, angin terbangkan, kain terselak, sup tutup, kadar tomak ninah juga. Sama-sama. Tengah semayang, ada najis, pup jatuh ni, cepat buang. Kalau baju tak boleh lah, nak buang macam mana baju kan? Katalah kepiah, kepiah tak nampak pula, kata kita terasa lah, pup jatuh, ni cicak ni, terus buang kepiah, kadar tomak ninah juga. Jatuh atas serban ni, ridak, jatuh, pup, tengok, pup, kadar tomak ninah juga. Semua kadar tu. Jika dia buang sempat dalam masa yang pendek, sah lagi semayang dia. Okey. Itu kalau dia tu kalau keluar banyak. Kalau keluar banyak rambut. Kalau rambut tu keluar sikit, ditilik. Tengok dulu. Kadang-kadang dimaaf, kadang-kadang tak dimaaf. Sikit tu berapa? 1, 2 tu sikit. 3 banyak. Dan untuk 3 nak tahu ni, tak perlu kira kejap, batal terus semayang. Maksudnya kita agak-agak je, keluar sikit tu masuk terus, macam tu, agak-agak je. Benda tu tak boleh nak tekan sangat. Sebab macam mana nak nampak ada berapa? Banyak 3, jamak 3, 4, 5 tu banyak. 1, 2 sikit. Kita cuma dapat ijtihad, zon kita je, agak kita je. Nak macam mana? Benda tu susah nak tengok. Jadi dia dimaafkan. Jika dia sedikit, 1 ataupun 2 urat, kena tengok dulu. Jika tempat yang dia duduk tu tempat yang sukar untuk dijaga, dia dimaafkan jika keluar sikit. Kalaulah senang dijaga tempat tu, tak dimaafkan walaupun 1, 2 sekalipun. Contohnya dia jenis berbulu lebat kat sikit kat apa kat sini ke, dia keluar, masuk keluar, yang susah dijaga, yang sukar untuk dijaga, maka dia dimaafkan jika 1 ataupun 2 keluar. Kalau tempat tu senang jaga, kat atas ni senang je, masuk ke dalam, selesai. Tiba-tiba dia boleh cuai, dia kira cuai, tak dimaafkan walaupun 1, 2. Dengan maksud kena semayang balik lah. Biasa benda ni jadi ketika lepas semayang. Habis semayang ni ambil cermin, ada kat sini, senang je ni, Allah cuai aku, kena semayang balik. Tapi kadang-kadang kat sini dia susah sikit, kat Saban ni ke, kat sini susah sikit. Bila susah, memang masuk dia keluar, dah buat, okey, kejap tengah rukuk sujud keluar, memang susah, kita tahu susah. 1, 2 dimaaf, 3 tak maaf juga, banyak. Tu kalau keluar lah. Itu dari segi rambut. Tapak kaki pula, tapak kaki tak ada masalah jika tak tutup. Maksudnya dia pakai cukup-cukup, cun-cun je. Kain dia tu kena je atas
atas lantai, touch dengan tak touch je, sikit je, cun macam tu je. Okey, katalah pakai macam tu. Tapak maknanya tapak kaki dia ditutup oleh sejadah ataupun lantai. Tak ada masalah. Ketika dia sujud, best, batal. Sebab tu orang perempuan pakai yang meleret tu kan. Baguslah tu. Baguslah tu. Sama juga jika dia tengah sujud, rasa sejuk je, tarik cepat-cepat kaki. Jika nantilah masa nak apa? Tu tengah sujud, masa nak duduk di antara sujud nak jeling sikitlah. Tengok-tengok dah keluar lama dah. Kadar tu ni dah. Batal. Tarik terus. Rasa sejuk tarik terus. Sejuk tu masuk aircon ke kipas lah, maksudnya terdedah. Tarik terus kaki, masukkan ke dalam terus. Itu tak ada masalah lagi. Kaki. Jadi maksudnya tak semestinya kena pakai stokin, tak semestinya kena labuh, tak semestinya. Jika sembahyang dia tu berdiri aja, tak sujud-sujud, tak ada masalah. Dia walaupun kain dia betul-betul kena atas lantai, tak meleret pun tak ada masalah. Ada ke orang sembahyang tak boleh berdiri je? Ada yang dia tak boleh sujud. Dia buat pembedahan gearbox kepala lutut tak boleh bengkok, dan dia buat pembedahan mata buat pembedahan, buang apa benda biji mata tu, ganti baru tu lah, batu tu ganti. Dia tak boleh 3 bulan ke berapa, tak boleh tunduk pun. Dia kena macam ni, kalau tak pening, doktor pun tak bagi. Jadi nak sembahyang macam ni, dia sembahyang macam ni, lepas tu rukuk, sujud macam tu je, intidal macam tu je sembahyang, tak boleh lebih. Kalau lebih pun sikit-sikit macam tu je boleh. Okey, jadi dia pun orang perempuan, dia pakai kain dia straight, kena ke lantai, cukup-cukup cun-cun je kena. Tapi tak nampak kaki dia. Kalau dia sujud memang akan terdedah. Okey, dia sembahyang macam tu, tak ada masalah. Tapi sajalah buat cerita tu, pakai je lah labuh kan. Itu fiqh kena ambil sampai ke tahap tu. Ataupun asalnya dia tutup aurat sempurna dengan maksud dia tutup seluruh badan dia, seluruh badan, tak nampak pun. Jadi dia pun sembahyang. Dia sembahyang pula kat tepi sana. Orang perempuan katalah tempat terdedah, hujan, habis basah, nampak warna kulit, batal sembahyang. Jadi maksudnya ketika sembahyang tu okey lagi. Ketika kena air, nampak warna kulit. Bila nampak warna kulit, batal sembahyang dia ketika kena air itulah. Beli yang murah, telekung yang murah tu, nipis kan. Habis. Itu yang pertama, aurat perempuan yang pertama dalam sembahyang. Yang kedua, aurat di luar sembahyang. Yang ini agak susah sikit lah. Aurat perempuan di luar sembahyang, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ialah seluruh badannya. Ada sebut tak? Kecuali muka dan tangan. Tak ada dalam kitab kita. Yang kata muka dan ni adalah dalam sembahyang. Ni luar sembahyang, tak tulis pun. Kenapa tak tulis? Benar, aurat perempuan adalah seluruh tubuh badan, termasuklah muka dan tangan. Kita nak faham, kita kena faham macam ni. Aurat perempuan di hadapan lelaki ajnabi, aurat yang haram dilihat adalah sekalian badannya, termasuk muka dan tangan. Itu aurat. Aurat perempuan, aurat ni yang orang tak boleh tengok tu aurat ni. Aurat yang orang tak boleh tengok. Bila sebut orang, maksudnya ajnabi yang boleh kahwin dengan dia. Orang lelaki tak boleh tengok keseluruhan tubuh orang perempuan, termasuk muka dan tapak tangan dan belakang tangan dan biji mata sekalipun. Tak boleh tengok, haram. Cuma yang wajib tutup adalah kecuali muka dan tangan. Dia ada dua. Pertama, aurat yang haram dilihat. Yang kedua, aurat yang wajib ditutup. Yang ini biasa orang missing information. Dalam masyarakat kita tak ada dalam kepala benda ni. Dia kata aurat yang wajib ditutup, mestilah yang wajib ditutup tu lah je yang haram. Tak. Aurat yang wajib ditutup cerita lain. Dengan maksud aurat tu tuan punya badan wajib tutup. Aurat yang haram dilihat tu cerita lain. Bila maksud dilihat, makna mata orang lain. Tuan punya badan ni dia tak boleh kontrol sebab mata orang. Kerana tu dia ada dua hukum. Hukum yang pertama, yang wajib dia tutup. Hukum yang kedua, yang boleh orang tengok. Adakah seorang perempuan tu muka seorang perempuan, orang lelaki boleh tengok? Tak boleh. Tapi tak wajib tutup. Memanglah aurat ada dua. Satu yang wajib ditutup. Aurat perempuan wajib ditutup seluruh badan kecuali muka dan tangan.
kan macam semayang tadi. Di luar semayang ni sama macam dalam semayang. Tapi boleh tengok ke? Tengok cerita lain, tutup cerita lain. Jangan samakan. Sama juga dalam masalah orang lelaki. Orang lelaki wajib tutup pusat sampai lutut. Tapi yang haram tengok badan. Tapi tak wajib tutup. Haram tengok je. Tak wajib tutup. Lelaki wajib tutup pusat sampai lutut. Tapi orang perempuan boleh tengok ke dada dia? Tak boleh, haram. Sebab yang tengok cerita lain, yang wajib tutup cerita lain. Dia tak sama. Tak semestinya wajib tutup baru haram lihat. Kalau tak wajib tutup boleh lihat. Tak ada kena-mengena. Lihat cerita lain, tutup cerita lain. Dua benda yang berbeza. Jadi yang wajib tutup semua wajib tutup. Semua sekali wajib tutup bagi orang perempuan. Tutup tu kenapa? Tutup kerana takut orang tengok. Yang dia wajib sebenarnya sampai mana? Muka dan tangan tak wajib. Muka dan tangan sebutnya inilah, pergelangan tangan tak wajib. Orang tengok boleh ke? Tak boleh tengok. Kalau boleh tengok, kalau anak dara lalu, orang lalu sedap tengok. Tengok je. Aku tengok muka boleh tengok. Boleh ke? Kalau boleh, tak boleh lah. Boleh ke? Boleh ke? Kita cuba orang-orang yang contohnya ustaz. Dia panggil anak murid dia, perempuan. Mari sini kejap, dia tengok je. Tak apa, saya tak buat benda haram, saya tengok muka. Sebab awak tutup dengan sempurna kan? Nak tengok je. Belek kau tu balik. Tengok tangan. Tak, tutup. Jangan, nanti haram. Tutup sini. Tengok. Macam ni putihnya lain. Boleh ke? Kita dengar pun pelik. Macam tak boleh je. Tak boleh apa? Kata tutup kecuali tangan dan pergelangan tangan dan muka. Tu dia bukannya bagi tunjuk bawah, dia tunjuk tu. Kita dengar pun macam pelik. Mana boleh? Boleh ke? Macam boleh. Nak cakap boleh tu tak berani. Betul tak? Walaupun wajib tutup kecuali muka dan pergelangan tangan, tapi kita nak cakap boleh tengok muka perempuan tanpa sebab lah cerita ni. Tengok saja, tak berani nak cakap boleh oi. Tak berani nak cakap. Boleh tengok. Anak dara banyak tengok tangan jap. Tutup pergelangan tutup ya. Saya tak nak buat dosa ni, Mari tengok je. Tak pegang. Kita tak berani nak cakap boleh tu. Walaupun kita kata wajib tutup, memang ke bawah wajib tutup. Tapi kita nak kata boleh tengok, tak berani tu. Maknanya ada something wrong. Memang ada something pun, iaitu haram. Malah kuku, rambut, bulu pun tak boleh tengok. Yang telah dipotong pun tak boleh tengok. Tak boleh tengok yang dah dipotong. Rambut perempuan potong, tengok rambut tu pun tak boleh. Walaupun dah berpisah daripada badan pun tak boleh. Tak boleh tengok rambut dia yang dah dipotong. Hatta rambut isteri pun tak boleh tengok yang dah dipotong. Tak habis lagi ayat, saya saja je nak berhenti kat situ. Nak ambil perhatian, biasalah. Rambut isteri pun tak boleh tengok. Rambut yang mana? Yang telah dipotong. Bila potong? Ketika nak daga. Tak boleh tengok. Dia gunting, dia simpan rambut panjang sampai ke lutut. Kemudian dia nak kahwin, mak dia kata, kau potong lah serabut laki kau nanti. Kau lepas ni nak kena jaga laki. Okey. Dia pun potong sampai bawah biasalah. Potong. Dia pun simpan sayang. 20 tahun bela. Okey, dia simpan. Lepas tu kahwin. Dah kahwin, letak atas lemari. Letak dalam lemari. Ni apa benda rambut ni? Awak bela saka awak? Bukan. Ni saya punya rambut dulu. Suami dia. Tengok haram, pegang haram. Tak boleh. Yang boleh, aku terima nikah, sah apa boleh. Yang tu boleh. Gunting lepas pada tu semua boleh. Malah tak ada aurat langsung. Nak bagi tahu, biasanya sehingga ke macam tu sekali. Tak boleh. Tak dibenarkan. Walaupun isteri punya sendiri. Jadi, pendapat Imam Nawawi, seluruh tubuh lelaki termasuk perempuan, dua-dua sama, termasuk biji mata adalah aurat, nisbah haram dilihat, walaupun tak wajib ditutup. Biji mata mana wajib tutup, tapi haram lihat. Seorang perempuan melihat biji mata orang lelaki tanpa sebab, ni cerita tanpa sebab. Kalau ada sebab, nak beli, nak apa, nak belajar, nak itu cerita lain. Ni cerita saja-saja tanpa sebab yang diiktiraf syarak. Dia tengok biji mata orang perempuan, tengok biji mata orang lelaki, haram, aurat. Orang lelaki tengok biji mata orang perempuan, aurat. Bila sebut biji mata, tak payah bincang lah hidung dia, tak payah cerita pasal kening, tak payah cerita pasal berapa aurat yang ada dekat tapak tangan dia. Tak payah. Biji mata pun haram. Sedangkan biji mata takkan nak pakai pudah. Accident jawabnya.
Memang tak boleh. Memang tak boleh nak tutup. Walaupun tak boleh nak tutup, tetap juga haram tengok. Tak boleh tengok. Tak dibenarkan. Lelaki perempuan sama dari segi haram melihat. Cuma dari segi tutup je berbeza. Lelaki pusat sampai lutut wajib tutup. Orang perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Itu dari segi wajib tutup. Haram lihat cerita lain. Jadi walaupun orang tu tua, ni pendapat Imam Nawawi, walaupun orang tu tua, tetap tak boleh tengok juga. Biji mata dia pun tak boleh juga. Tapi nak pergi ziarah dia, ada sebab, cerita lain. Cerita ni tak ada sebab dulu. Nanti kita akan bahas kat bawah ni. Jika macam-macam sebab, ada 5 sebab yang boleh tengok. Ni yang tak ada sebab, boring-boring, saja-saja tanpa sebab yang dia iktiraf, tak boleh. Walaupun tidak mendatangkan fitnah sekalipun. Dah tua lah, 70. Dia umur 15, baru balik, lelaki. Tengok umur 70, memang tak selera. Pun sama, tak boleh juga. Walaupun tidak mendatangkan fitnah sekalipun, tak boleh. Melihat walaupun tidak mendatangkan fitnah. Itu pendapat Imam Nawawi. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Rafi'i. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, dibenarkan melihat muka dan 2 pergelangan tangan. Okey. Cuma haram jika mendatangkan fitnah. Haram jika menaikkan nafsu. Yang ni pendapat yang kedua. Yang ni bukan pendapat yang dukung dalam mazhab Syafi'i. Pendapat Mu'tamad yang sebut tadi. Kena cakap pendapat keras dulu. Sekarang baru pendapat yang lembut sikit. Iaitu boleh melihat muka dan tangan dengan syarat tidak mendatangkan nafsu, tidak mendatangkan fitnah. Jika mendatangkan fitnah dan nafsu, jadi haram. Haram bukan sebab apa? Haram aridi dia panggil. Haram kerana benda lain. Haram kerana nafsu. Haram kerana menimbulkan fitnah. Kerana itu haram. Jadi kalau dia memang tak ada feeling pun tengok, maka dia dibenarkan tengok. Ini pendapat kedua, pendapat Imam Rafi'i. Mungkin yang ini kot kita duk amal selama ni, mungkinlah kot. Macam mana pun dibenarkan melihat aurat, iaitu muka dan 2 pergelangan tangan ni dibenarkan melihat dalam 5 keadaan. Yang ni boleh 5 keadaan. Boleh tengok walaupun sengaja. Yang tadi yang tak diiktiraf ataupun tak ada sebab. Sebab yang pertama, hendak meminang. Nak minang, boleh tengok. Istilahnya dia panggil nazar. Nak meminang, nak merisik, tak kisahlah, nak jenis-jenis itulah, nak kahwin dengan perempuan, disunatkan tengok. Tengok kat mana? Muka, tangan. Ni je saja. Tangan ni maksud ni lah. Muka, pergelangan tangan. Itu je yang boleh tengok. Sunat tengok. Orang tua-tua dulu kan, kalau kena nak kahwinkan anak kan dia cakap apa? Minah, pergi buat air. Tu nazar lah tu dia panggil. Dah ikut hukum syarak lah tu. Pergi buat air, lepas tu tengok yang anak teruna, tengok okey macam tu. Boleh tengok, boleh. Tengok tu diiktiraf syarak sebab dia nak buat bini. Habis kalau saja-saja yang tengok tu siapa? Adik yang nak buat bini ni. Bakal adik ipar, haram. Imam Nawawi haram. Imam Rafi'i nafsu tak? Ketika dia tengok tu dia terbayang macam-macam dah. Haram tengok juga. Tapi haram bukan sebab tadi, haram sebab yang mendatang, sebab nafsu dia. Adik ipar, bakal adik ipar tu lah. Ada 3 orang datang lelaki, seorang yang nak kahwin, yang nak meminang tu, 2 orang datang teman. 2 orang ni haram tengok ketika bawa tu. Pada kata Imam Nawawi, secara mutlak haram. Kata Imam Rafi'i, tak haram kecuali mendatangkan fitnah macam ni, ataupun fikir bukan-bukan. Haram. Jadi biasanya akan fikir bukan-bukan lah. Haram lah juga. Haram sebab lain. Jadi pertama nak minang. Malah jika dia pakai furdah sekalipun, boleh paksa. Dia kata dia malu daripada umur 3 tahun pakai furdah. Katalah. Saya buat cerita cukup best. Jadi bila dia dah umur 20, segan dia teramat sangat. Ayah dia kata buka. Tu bakal laki kau tu. Tak nak buka. Boleh abang dia pegang tangan kanan, bayah dia pegang tangan kiri, mak dia buka. Tengok. Boleh. Paksa. Tapi kadar tu je lah. Dan tangan. Buka tangan, tengok. Buka. Tengok. Okey dah. Dan orang yang nak meminang ni bukan sekali, boleh berkali-kali. Minggu depan telefon lagi. Pakcik, nak datang sekali lagi ya? Nak tengok hari tu tak berapa confident lah. Nak tengok sekali lagi. Boleh. Dengan syarat jangan main-main. Sebab tak puas dia kata. Tak, macam okey dah tapi macam ada nak tengok lagi lah. Nak bagi puas hati, boleh kali kedua tengok. Lepas tu tak puas hati, boleh kali ketiga, boleh kali keempat, boleh banyak kali sekalipun tengok yang tu je lah. Yang ni dengan ni.
Dengan syarat bukan nak main-main. Dengan syarat betul nak buat bini. Cuma nak tengok, biasalah nak kena tengok. Malah kalau orang dulu, dia lepas dia tengok macam tu sekali, dia dah puas hati dari segi luaran, dia tak boleh dekat-dekat. Dia tengok, oh, bawa air dah cantik, dah okey dah. Dia tengok, dah okey. Dia hantar adik-beradik dia, makcik dia ke, anak saudara ke, dia hantar yang perempuan. Suruh cek. Cek macam mana? Tengok bulu lebat ke tidak. Kat sini kalau bulu lebat, risau aku lah. Tentu nak tidur lah. Contoh lah. Tak kisahlah, selera dia akan cerita dekat mak dia, dia akan cerita kat adik-beradik dia yang nak pergi tengok ni. Kau pergi tengok kat sini, sini. Nanti dia beritahu. Orang dulu buat macam tu. Sekarang tak ada lah. Sekarang awal-awal lagi lompat naik atas motor lah. Tak kahwin lagi. Sekarang cerita lain. Ni cerita dulu. Dia tengok. Sampaikan, Tok Guru duk cerita. Bila sampai-sampai, dia suruh angkat tangan. Angkat tangan. Yang ni, yang adik-beradik dia ni. Angkat tangan. Bawa ketiak. Angkat tangan. Perempuan tu angkat tangan. Yang nak buat bini ni. Dia angkat tangan. Apa nama ni. Yang adik-beradik dia ni pergi dekat sikit. Okey, dia tulis. Bau ketiak masam. Memang reject. Sampai macam tu. Nanti dia beritahu. Okey je. Dia jaga dia punya penampilan dan sebagainya lah. Sampai macam tu. Kalau nak bincang waktu panjang lagi bab meminang tu, saya stop kat situ dulu. Yang pertama, untuk meminang. Untuk meminang, boleh tengok. Tengok yang mana? Macam tadi lah. Muka dan sini. Ketika bukan meminang, tak boleh tengok. Haram tengok. Kata Imam Nawawi. Yang tadi lah. Okey. Yang kedua, jual beli. Adik, kalau rosak ni, mesin ni, kalau rosak blender ni, adik datang tukar dengan akak je. Pakai macam ni. Pakai macam ni. Datang jumpa akak, bagi. Macam mana nak jumpa dia? Muka dia pun tak tahu. Jadi, kejap. Buka. Datang jumpa akak tau. Tutup balik. Boleh. Untuk jual beli. Ataupun kalau dia tak pakai sekalipun, boleh. Ni berapa ni? Sekilo berapa? Mesti kita tengok muka. Ke warok? Ni sekilo berapa ni? Macam tu. Tak ada maknanya. Boleh. Maksudnya tengok, jual beli semua boleh. Sebab dia intiraf syarak. Dia boleh tengok. Dia boleh tengok orang yang nak beli, orang yang beli boleh tengok dia. Walaupun berlainan jantina. Muka tu. Yang ketiga, mengajar, belajar. Untuk belajar. Anak murid yang berlainan jantina, boleh tengok. Kalau tidak, susah kan? Nak tengok mulut Tok Guru. Apa ni? Bot dia pun tak boleh tengok. Tok Guru lelaki kan? Bot dia kembung kan? Kembung ke mana? Kembung ke mana? Kena tengok mulut Tok Guru. Lidah ni tengok ni. Zal. Dia tak boleh tengok. Haram. Tak boleh lah. Contoh lah. Lagipun belajar tak tengok ni tak ada feeling. Macam dengar audio kan? Macam tak rasa belajar kan? Dia kena tengok. Jadi pelajar dan belajar, pengajar dan pelajar tak ada masalah. Yang keempat, jadi saksi. Nak jadi saksi. Kalau tak boleh tengok, tutup, sedap lah. Semua orang boleh jadi saksi. Boleh jadi saksi. Yang kelima, doktor. Berobat. Nak berobat, tujuan berobat, boleh tengok. Malah bukan muka, bukan tangan. Tempat aurat yang lebih berat pun boleh tengok. Cuma kadar yang sakit aja. Tak ada masalah, boleh tengok. 5 keadaan je. Selain daripada 5 keadaan ni, tak boleh tengok. Kata Imam Nawawi. Kata Imam Rafi'i, boleh tengok dengan syarat tak fikir bukan-bukan. Yang kedua, tidak mendatangkan fitnah. Tu. Okey, ada satu lagi. Kita bahas bab aurat ni panjang sebenarnya. Ada satu lagi. Macam mana kalau tengok yang disebut tadi panjang lebar berkaitan dengan aurat perempuan, bila tengok dengan mata lendeh dia panggil. Tahu mata lendeh? Orang sini pun panggil mata lendeh kat kot. Ni mata berlendeh. Adakah mata yang tak lendeh? Ada? Cermin mata? Mata lah tu. Ada ke? Teropong? Mata juga kita panggil. Sebab dengan dia kita dapat melihat lebih jauh. Mata lah. Itu mata tak ada lendeh. Mata lendeh maksud original. Okay. Macam mana kalau tengok perempuan bukan direct, melalui pantulan? Macam mana? Adakah hukumnya sama? Ini penting juga. Sebab selama ni kita dah buat. Jadi nak tak nak kena cakap boleh lah. Ke nak kena cakap haram? Kalau tengok melalui pantulan. Contoh cermin. Okey, cermin tu cermin. Perempuan duduk sini. Dia dedah aurat. Kita tengok cermin, nampak dia. Haram tak? Ataupun pantulan lah. Apa lagi nak bagi? Ataupun ni projektor. Ataupun TV. Sama, pantulan lah semua tu. Siapa berani jawab? Tengok aurat. Tengok aurat perempuan, tengok ketiak perempuan. Senang cerita terus ketiak tu lah.
Yang aurat nanti fikir aurat. Tengok ketiak perempuan melalui cermin, melalui pantulan. Kalau dalam kitab tulis melalui air, pantulan air. Dululah sebut air. Dia tak, sekarang cermin. Lebih moden lagi tu. Bendalah tu. Tu yang duk pegang tu. Serek-serek tu kan. Pantulan tu. Sebab kalau kita pecahkan telefon ni, tak jumpa orang dalam tu. Tak ada. Pantulan lah maksudnya. Adalah kat mana-mana. Sama je. Okay. Apa hukumnya? Melihat ketiak orang perempuan melalui pantulan. Sama ada tengok cermin, nampak belah sana, tengok cermin, tengok daripada ni, tengok macam tu, tengok air, dia panjat pokok, kita tengok air, nampak aurat dia kat bawah. Dia pakai kain manjat pokok. Kata buat cerita lah ni. Dia manjat pokok, kita tengok, tengok air. Nampak ada perempuan manjat pokok pakai kain batik. Nampak aurat dia. Tengok je. Apa hukum? Siapa berani cakap haram? Siapa ni cakap haram seolah-olah cakap diri sendiri buat haram lah, sebab hari-hari tengok TV. Berita TV3 pun sama. Tak kisah TV, semua TV sama. 1-2 channel je yang tutup. Nampak tu. Kita tengok berita. Tak kisahlah. Soalannya, siapa berani kata haram? Sebab tu aurat. Kalaulah bukan berita pun cerita. Hindustan tak payah cerita. Macam-macam. Siapa berani kata haram? Tapi sekarang ni kata, bila kata tengok ketiak orang perempuan haram, berani cakap. Itu dengan mata lendai. Maknanya kalaulah kita kata tak nak kata haram sebab kita dok buat kenalah cakap tak haram, maknanya boleh lah kita ambil cermin, tengok kat situ, tu aurat perempuan. Tengok sini. Boleh lah. Sama je. Sengaja. Tengok TV pun sengaja. Payah nak jawab ni. Tak dibincangkan, biasanya tak dibincangkan. Dalam satu bab dalam Islam, satu fiqh Islam, dia ada satu bab dinamakan nazarul rajul ilal mar'ati an tariqil ma'i wal mir'ati. Melihat nazar rajul, seorang lelaki, ilal mar'ah mim bari atas, maksudnya perempuan, an tariq dengan cara ma' ataupun ma' air ma' wal mir'ah atau cermin, pantulan. Dia perempuan dengan cermin, dia beza baris je. Mar'ah perempuan, mir'ah cermin. Sebab tu orang tu sentiasa duduk dengan cermin. Cuba tengok nak keluar, setengah jam tak cukup. Kita dah tunggu dalam kereta dah. Cepatlah, panas dah kereta. Kena mati enjin balik. Cermin. Sebab apa? Nama dia orang pun sama. Mar'ah perempuan, mir'ah. Baris bawah je, cermin. Okay. Jadi sekarang ni, hukum seorang lelaki melihat aurat perempuan melalui jalan air, pantulan air tu, ataupun cermin. Ada dibahaskan. Jika kita kata haram, dan logik kita kata logiknya haram lah kan? Ke kita nak boleh kata haram? Logik kita fikir sekadar sekali lalu haram lah. Sebab mestilah haram. Takkan tak haram kot. Tapi dah buat ni. Dah buat tu cerita lain dulu. Tu biar. Tu sorok. Tu cakap diam-diam. Okay. Mestilah haram. Tengok macam tu. Jadi kalau kata haram macam tu, boleh tak kita kata haram beli TV? Haram aridi lah, haram yang mendatang. Boleh. Sebab dalam TV ada yang tutup semua. Kalau tengok yang tutup pun, tiba-tiba iklan buka juga. Bolehlah kita kata secara umum lah, haram beli TV. Melampau punya fatwa. Habis tu boleh beli TV dengan syarat jangan buka. Sebab kalau buka, tak apa, tengok TV Al-Hijrah, cantik TV tu. Betul cantik. Tapi iklan dia iklan dia tak. Iklan dia ambil juga iklan-iklan macam-macam. Beramai yang dedah tak pakai tudung, bersepah. Tapi berita dia terbaik tutup. Dalam yang dia boleh kawal, dia kawal lah. Habis yang tak boleh kawal, maksudnya boleh beli TV, tengok hanya dibenarkan TV Al-Hijrah ketika iklan wajib tutup. Macam tu. Saya nak cuba buat hukum tu. Sebab jangan suka-suka kata tak boleh. Bila tak boleh, macam mana tu? Okey. Dan saya nak kait lagi. Jika tak boleh tengok aurat melalui pantulan, sebab tu pantulan tu bukan real kan, tu pantulan. Tak boleh tengok, maka boleh kita kata tak haram tengok cerita-cerita. Apa yang ada cerita? Sebab dalam cerita setakat ni tak ada yang semua tutup, tak ada. Yang ada tutup mesti ada terselit, yang terbuka juga. Okey. Kalau macam tu juga boleh kita kata haram tengok P.Ramlee. Siapa berani cakap haram tengok cerita P.Ramlee? Berlambat ketat-ketat, berlambat nampak aurat. P.Ramlee je boleh. Mana hukum buat macam tu? Sebab hitam putih. Maknanya bolehlah tengok aurat perempuan dalam keadaan hitam putih.
Jawab kita boleh, kita cuba bincang benda ni, muzakarah benda ni. Kita sekarang nak bagi boleh ni macam mana? Sebab dah tengok hari-hari tu cerita dia. Saya saja je bawa hukum, boleh letak terus je. Saya saja bawa untuk berfikir. Kita mengaji, lepas tu dapat hukum balik tak jadi. Dia kena gerak. Baru terfikir. Tu yang kita nak tu. Itu ilmu yang sebenar. Setakat hukum baca sendiri balik lah. Semua orang boleh baca. Syarah ni, cara untuk berfikir. Itu yang susah sikit. Bolehlah kita kata orang yang menghafal lagu P.Ramlee dosa juga, sebab tak mungkin dia tak tengok kalau dia hafal. Bolehlah kita kata secara umum. Maknanya ada tak ustaz-ustaz yang hafal P.Ramlee, lagu P.Ramlee, ustaz dosa tengok aurat orang? Sudah dah masuk ke ustaz dah masuk. Kan ada setengah ustaz kan dia suka nyanyi lagu P.Ramlee, mestilah dia tengok. Ke dia dengar lagu sahaja tanpa dia siap tahu jalan cerita konak ni orang jahat orang baik semua dah tahu tu. Maknanya tengok, maknanya ustaz dah buat dosa juga. Dan realnya dia beritahu kat orang, aku sedang buat dosa. Dengan cara dia nyanyi, dengan cara dia menceritakan balik cerita tu. Nampak tak kaitan? Jika kita kata haram, dia panggil domino effect. Masuk moden sikit. Tahu domino effect? Ada satu petak tu, kita pacak-pacak apa? Berdirikan dia. Apa nak sebut benda tu, petak-petak tu, jatuhkan kat sini, semua jatuh. Dia panggil domino effect. Domino tu apa nama benda lah tu? Domino lah. Domino lah, petak tu letak, susun je rapat-rapat. Bila kita jatuh kat sini, jatuh hujung sekali. Kita kata haram yang ni, ramai ustaz buat kerja haram. Kat situ. Dia bukan kata haram yang ni sampai kat sini je bawa lupa. Tak boleh. Dia domino effect. Domino effect. Okey. Habislah cerita. Kalau kita nak kait. Dalam kitab I'anatul Talibin ada bincang perkara-perkara ni. Ada dibincangkan perkara ni, iaitu nazar rajul ilal mar'ah an tariqil ma'i wal mir'ah. Lelaki tengok aurat perempuan di dalam air ataupun melalui pantulan. Okey, boleh ke tak boleh? Tapi dia punya hukum berkait panjanglah juga. Pertama, kata Syekh Ramli ketika mensyarahkan kata Imam Nawawi tadi, diharamkan seorang lelaki yang baligh daripada melihat aurat wanita ajnabi. Tapi tak haram jika aurat itu sekadar imej ataupun pantulan. Istilah dia panggil misal. Misal ataupun misal. Misal tu maksudnya pantulan lah. Pantulan. Jadi tak haram kata Syekh Ramli. Maka ulama pun mengkiaskan, jika pantulan juga tidak haram, gambar juga tak haram. Sebab gambar lagi itu tak bergerak langsung. Lagi gendah lagi tu. Gambar juga tak haram. Kalau gambar adalah haram, boleh kita kata haram beli surat khabar. Sebab surat khabar mesti ada. Ataupun kita kata boleh beli surat khabar, tapi ketika sampai waktu tu wajib tutup mata. Jadi pelik hukum kalau sebut macam tu. Jadi melalui pantulan dan melalui imej tak haram. Ada kait kecuali. Dia ada kaitan dia. Dia bukan habis dekat situ aja. Maksudnya dengan syarat. Dengan syarat keharusan ini terpakai selagi mana ia tidak menimbulkan fitnah dan syahwat kat situ. Jika menimbulkan fitnah, haram balik. Haram bukan sebab tengok, haram aridi juga tak. Haram mendatang, haram kerana menimbulkan fitnah. Macam mana? Ustaz pegang macam apa? Ahmad apa? Yang nak baca buku sejarah tu apa nama saya lupa kan, dia baca buku sejarah ni. Awak ni saya nak baca buku sejarah ni, masa tu lah awak nak suruh beli apa ni, susu apa nama dia, saya lupa dah orang tua tu. Sekali bini dia buka tengok okey, katakanlah ada surat khabar, ada majalah, ustaz pegang tengok macam tu kan, menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah haram. Haram sebab apa? Menimbulkan fitnah. Okey, yang pertama. Yang kedua nak syahwat. Dia tengok naik syahwat. Maka haram. Haram sebab tengok ke? Bukan. Haram sebab syahwat. Haram aridi, haram yang mendatang. Haram yang mendatang. Bukan haram memang haram, tak. Hukumnya adalah harus, ada setengah ulama kata makruh, melihat aurat perempuan melalui pantulan dan melalui imej. Maka selesailah masalah tadi. Cuma bila kita sebut dalam bentuk perkataan, dia rasa macam tak berapa,
macam macam boleh. Kalau macam tu best lah. Ada benda tu kan. Tapi itulah hukumnya. Jika kita nak pakai kata hukumnya adalah haram, domino effect. Habis banyak orang dosa. Bukan orang biasa, bukan orang awam, ustaz berlambak gitu dosa. Banyak lah kalau nak sebut ustaz nanti kan tak boleh lah. Pandai-pandai lah, kita pun tahu. Masyhur, ustaz-ustaz yang masyhur. Yang duk cerita berkaitan dengan cerita. Yang cerita berkaitan dengan cerita. Cerita tu kita tahu banyak mendedahkan aurat. Malah siap hafal jalan cerita dengan maksud tengok bukan sekali, mesti berkali-kali. Jadi banyaklah kaitannya. Banyak. Dah jadi kaitan haram jual TV, haram beli TV, haram tu haram ni, haram kaitan domino effect. Jadi kalau nak tak nak, inilah hukumnya. Kalau tidak, balik rumah kena pecahkan televisyen tu. Jika nak pakai hukum haram. Cakap boleh cakap. Rasa tetap ada rasa semacam bila kata boleh tu kan. Aurat boleh tengok. Padahal hari-hari tengok wrestling tu. Aurat tu lelaki pun haram tengok tu. Apa Undertaker tu. Ketika dia kan spender je pakai. Orang perempuan jangan cerita. Orang lelaki mana boleh tengok? Kan boleh tengok peha orang lelaki? Mana boleh? Kan pusat sampai lutut baru bincang je. Tu tengok tu. Dia bila kata boleh tengok tapi takkan boleh. Padahal buat hari-hari tak sedar. Bila kita kata boleh macam tak boleh nak terima. Biasalah. Macam itulah orang. Bila kita dah cakap benda tu dalam bentuk perkataan macam tak boleh nak terima. Tapi buat hari-hari. Lepas tu kata haram, takkan haram kot. Tengok apa bola. Yang pakai seluar pendek-pendek tu bola. Haram kalau kita nampak dia punya peha. Takkan haram kita tengok bola. Tapi memang kadang-kadang kita tengok peha dia juga. Takkan nak tengok bola macam tu aje. Bila kita kata boleh tengok peha dalam melalui pantulan, takkan boleh. Nampak? Kita tu. Kita tak boleh nak tu. Matching dua benda tu. Sebenarnya harus. Dengan syarat tidak mendatangkan fitnah, tidak mendatangkan syahwat. Jadi gambar yang bercetak dalam bentuk digital ke, dikiaskanlah. Dalam bentuk digital, dalam bentuk dia panggil apa? Pancaran cahaya tu. Sebenarnya cahaya ni keluar tu bukan orang betul, kita pun tahu. Dia bukan gambar pun, dia cahaya yang menyebabkan jadi. Dia cahaya tu, cahaya macam projektor yang sangat canggih ada dalam telefon tu. Dalam TV tu projektor yang sangat canggih. Sebenarnya dia seolah-olah macam image lah. Jadi haram tak haram bergantung kepada syahwat ataupun mendatangkan fitnah ataupun tidak. Baru dua tu, tak habis lagi ni. Bab suaranya ni, suara perempuan. Suara perempuan aurat ke tidak? Suara perempuan, jumhur mazhab, suara perempuan bukannya aurat. Tak aurat suara perempuan. Jumhur mazhab. Maknanya suara perempuan ni bukan aurat. Hujahnya sahabiah dulu tanya soalan direct pada Nabi. Direct. Ya Rasulullah, aku ni istihadah. Terus tanya direct. Aku ni istihadah sekian. Habis kalau tidak Nabi kata tak boleh cakap aurat, kan? Dia kata cakap kat isteri aku akan sampai kat aku. Sepatutnya, tapi Nabi dengar. Oh iya ke, jawab. Malah ketika zaman sahabat pun, sahabat kata engkau duduk dengan Nabi dalam rumah, kami duduk kat luar aje. Kami nak tanya yang dalam rumah, macam mana perangai kami dalam rumah, macam mana perangai Nabi dalam rumah. Adakah dia baik dengan isterinya? Adakah dia baik dengan anak-anaknya? Dia kan tanya orang yang duduk dalam rumah, isterinya. Masa dia tanya tu, dia ke Sayyidatina Aisyah cakap, stop. Kau kena cakap kat bini kau cakap kat aku nanti. Macam tu. Tak, dia dengar je. Maka bila Sayyidatina Aisyah jawab, jadi suara tu bukan aurat. Walaupun suara tu bukan aurat, tapi haram aridi juga. Ada banyak haram aridi. Aridi ni haram yang datang kemudian. Macam wuduk. Wuduk wajib ke tak? Wuduk apa hukum berwuduk? Sunat. Tapi dia jadi wajib tak? Bila? Nak solat. Sebenarnya dia wajib ke tak? Dia sunat. Tapi tadi kata wajib. Dia memanglah sunat, tapi ketika nak sembahyang dia jadi wajib. Wajib tu datang aridi. Jadi bukannya kata wuduk tu wajib. Tak, wuduk tu sunat. Tapi wajib ketika nak sembahyang. Sekarang wajib ke sunat? Nak baca Quran sunat ke wajib? Bukan badan sembahyang, baca Quran di luar sunat. Tapi nak baca wajib betul tak? Sekarang wajib ke sunat baca Quran ni? Nampak? Nak baca Quran adalah sunat. Nak baca wajib betul. Kalau tak betul, baik jangan baca. Tak buat dosa. Tajwidnya, makhrajnya kena betul. Jangan main bantai aja. Hukumnya berdosa. Lebih baik tak payah baca. Tapi yang paling baik belajar betul baca. Itu yang paling baik. Okay. Jadi pendapat mu'tamadnya suara bukan aurat, tapi haram aridi, haram memanjakan,
haram memerdukan, haram melunakkan, haram melagukan di hadapan ajnabi lah. Kita cerita ni laki perempuan ni. Haram. Jadi haram ni kenapa? Bukan haram suara tu, haram lunakkan. Laki dengan dia lain macam. Sama sebenarnya sama. Sebenarnya sama je. Dia tak kira lah apa-apa pun. Apa nama ni, dari segi burdah, marhaban, berzanji, malah tilawah Al-Quran sendiri. Kita pernah dengar kat Kelantan dulu, tak hantar tu, seorang suara dia sedap, nama Ustazah Faridah. Ya Allah, sedap. Menang, dia masuk garanti yang lain, tak payah masuk lah. Dulu saya tengok lama, saya kecil lagi. Kemudian akhir sekali keluar fatwa di Kelantan mengatakan tak boleh kan, tak masuk. Baru-baru ni, taklah baru beberapa tahun ni, boleh balik kan. Tak apa yang boleh tu, kenapa tak boleh? Waktu tu, kenapa tak dihantar? Kerana waktu tu ijtihadnya tak boleh, kerana dia menimbulkan fitnah. Sekarang tak menimbulkan fitnah. Itu Aridi tadilah. Asalnya dulu kalau orang dengar oh sedapnya, mungkin dia fikir lain. Kerana waktu tu Kelantan tak bagi. Sekarang orang dah mungkin tak ada rasa apa-apa dah. Waktu tu tak menimbulkan fitnah. Tidak, laki dengar tak pening. Biasa je, sedap, sedap macam tu, macam tak pening. Sebab dengar suara perempuan ni boleh pening tu. Boleh pening tu. Dia buat lenggok-lenggok tu boleh pening. Sama dengan benda-benda yang lain. Burdah, berzanji sekalipun. Cuma jika tidak menimbulkan fitnah, tak ada masalah. Jadi bila nak tarik tu, agak-agak orang lelaki menggigil lah. Kalau menggigil, haram. Kalau kata tak ada lah, sekarang mana ada, suara bukan sedap juga tarik pun, jadi tak apa. Jadi taklah kata haram terus, tak. Tengok, kadang-kadang betul kalau ada yang pandai tarik tu, Allah, dia sedap berjanji, yang laki kat lain Allah kuat Allah daripada orang perempuan. Ada tak jumpa lagi. Kalau jumpa memang bergetar habis. Jadi kalau macam tu hukumnya haram. Jadi haram tu tak boleh kata haram mutlak. Haram berzanji, haram marhaban, tak boleh. Haram perempuan baca Quran, haram melagukan Quran kuat-kuat, tak boleh kata macam tu. Dia bergantung, dia mendatang. Ketika itu dah biasa, dah tak mendatangkan fitnah, boleh. Jika mendatangkan fitnah, tak boleh. Jika suara dia biasa-biasa, tak apa, kerana tak biasa je. Jika suara dia pelik, buluh perindu, haram. Dia macam tu. Dia kemudian, dia datang kemudian. Sebab perempuan ni lain macam sikit. Lain macam. Macam mana pun mazhab Hanafi haram suara kerana aurat. Satu je yang kita nak kata suara tu aurat tu, sebenarnya mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, bukan aurat suara, cuma haram jika mendatangkan fitnah. Mazhab Hanafi, ya, aurat, suara adalah aurat, tapi dia seorang je, dia satu je. Jadi jumhur yang kita nak pakai, dia bukan aurat. Dan pendapat dhaif, ada pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i yang dicerita tadi semua kecuali tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran boleh, sebab Quran dia kalamullah, dia lain sikit hukum dia. Itu pendapat dhaif, itu yang dipakai-pakaikan banyak-banyak. Itu dari segi tilawah Quran. Yang lain tak masuk. Nyanyi-nyanyi semua tak masuk. Macam mana nak habiskan ni? Tak boleh dah ni. Yang ketiga, aurat di luar sembahyang, tak kira lah. Di ni kita terpaksa sambung nanti. Sebab macam mana? Kita cuba sekejap. Yang ketiga, aurat di luar sembahyang di hadapan perempuan kafir adalah apa yang boleh nampak macam pakaian orang sedang bekerja. Orang perempuan dengan orang kafir. Orang perempuan dengan orang kafir perempuan. Betul. Perempuan dua-dua, tapi seorang Islam, seorang kafir. Aurat dia macam mana? Berbeza. Aurat dia berbeza. Lelaki dengan lelaki kafir, aurat sama, pusat lutut, tak ada masalah. Perempuan dengan perempuan kafir, masalah aurat tu beza. Bukan sama dengan perempuan dengan perempuan biasa, perempuan Islam dengan perempuan Islam, auratnya pusat sampai lutut. Tapi perempuan dengan perempuan kafir, auratnya adalah apa yang boleh nampak macam pakaian orang sedang bekerja. Macam tu ayat Tok Guru. Kelakar lah sikit ayat Tok Guru ni, mana pandai buat ayat ni, ayat moden, ayat macam ni lah. Aurat di luar sembahyang di hadapan perempuan kafir adalah apa yang boleh nampak macam pakaian orang sedang bekerja. Aurat perempuan Islam di hadapan perempuan kafir seluruh tubuh kecuali aurat kerja, iaitu kepala, leher, hujung lengan,
hujung betis. Yang itu je yang dipanggil aurat kerja. Bukan. Yang dipanggil yang tak wajib, yang tak tutup ketika bekerja, yang terdedah ketika bekerja. Ketika bekerja, bukan bekerja dapat gaji ni, sedang buat kerja. Apa-apalah, sapu sampah, buat kerja lah tu. Okey. Leher ke atas dipanggil aurat kerja. Maksudnya boleh buka. Boleh buka. Okey. Lengan ke bawah aurat kerja. Kepala lutut bawah tu betis ke bawah. Jadi orang perempuan dengan orang perempuan Islam dan orang perempuan kafir, auratnya kat situ je. Sini sampai sini, sini badan tak boleh. Ni ke bawah tak boleh dah, haram. Sampai lutut, bawah lutut tu boleh balik. Jadi jika kita duduk sekali dengan orang kafir dalam rumah sewa ke apa, kena hati-hati. Walaupun sama-sama perempuan. Tak boleh pakai singlet, tak boleh apa. Pakai coli tak boleh. Tak boleh. Haram. Walaupun sama-sama perempuan. Malah PLKN. Tanya budak PLKN, siapa yang masuk? Macam mana ada orang kafir? Macam mana? Macam tu Macam perempuan dengan perempuan, dia ada apa, aku ada, kau ada juga. Dia mana ada apa? Memang memang aurat dia pusat sampai lutut pun. Tapi haram sebab ada orang kafir. Tak boleh. Dia kena tutup juga, kena tutup. Dia wajib. Kenapa jadi macam tu? Kenapa berbeza? Jika duduk rumah sewa ke, duduk dalam asrama ke, apa kenapa perbezaan ni berlaku? Kerana orang kafir tidak dipercayai dari segi amanahnya. Memang orang Islam pun ramai yang tak amanah. ramai orang Islam yang tak amanah. Tapi orang kafir walaupun dia tak amanah, tapi Islam dia tu ada nilai. Orang kafir memang tak dipercayai. Apa dia boleh jadi? Boleh tak? Boleh jadi tak? Dia takut gambar, perang, dia tunjuk kat adik-beradik dia lelaki. Dia orang tak kisah sebab dia bagi dia orang okey je. Dia bukan kata buat salah pun. Adik-adik lelaki dia, kawan-kawan lelaki dia yang kafir, dia kata macam mana korang duduk dalam tu? Katalah dia orang biasa je, dedah-dedah sebab kafir, orang kafir biasa je. Dalam dia orang macam, dia orang pun kat dalam asrama biasa je. Jap-jap ada aku dekat gambar gitu, aku selfie masa tu tak pakai baju main jap. Macam ni. Dia boleh tunjuk. Sedangkan kalau orang Islam dia ada rasa getaran sikit, macam berdosa ni. Tapi buat juga. Tu cerita lain tu. Tapi ada benda tu. Islam tu ada nilai. Walaupun orang Islam boleh buat. Malah orang Islam pun banyak yang buat. Cuma nilai Islam tu, iman tu ada. Bila ada nilai tu, kita boleh percaya. Walaupun memang dia tak boleh percaya. Boleh dipercayai dari segi aurat, kita hanya perempuan dengan perempuan wajib tutup pusat sampai lutut. Tapi orang kafir tak percaya. Tak dipercayai. Dia mungkin boleh buat macam-macam. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Saya nak kena habiskan tapi takut panjang sangat. Aurat masa dalam bilik atau di hadapan perempuan muslimat atau di hadapan lelaki mahramnya, ialah di antara pusat sampai lutut saya sebut tadi. Ringkasnya aurat perempuan tu ada 4 macam. Aurat dalam bilik pusat sampai lutut orang perempuan. Dia tak boleh pakai spender, haram. Maksudnya dia pakai dan dia tengok peha dia, tak boleh. Sama juga macam tadi, nak tengok kena ada sebab. Gatal, apa benda gigit, tu cerita lain. Saja-saja tak boleh. Dia tak boleh. Orang lelaki haram telanjang bogel. Walaupun ini cerita seorang. Haram. Kan kita dah bahas sebelum ni, tak boleh. Dia kena pakai sekurang-kurang spender. Kubul dengan dubul dia wajib tutup. Baca balik yang sebelum ni. Orang perempuan, dia tak boleh pakai spender. Maksudnya pakai tu aja. Seorang-seorang ni, jangan cerita seorang-seorang, tak boleh. Dia kena pakai tutup pusat sampai lutut tu. Aurat dalam bilik, aurat masa dalam bilik, 1. Hadapan perempuan muslimat, 2. Di hadapan lelaki mahram yang tak boleh kahwin, 3. Ialah pusat dan lutut tu, pusat dan lutut. Ringkasnya aurat perempuan ada 4 macam. Jadi aurat dalam bilik dia kena tutup pusat sampai lutut, walaupun seorang-seorang. Ketika dia berhadapan dengan perempuan muslimat juga, pusat sampai lutut. Ketika di hadapan lelaki mahram yang dia tak boleh kahwin, pusat sampai lutut. 3. Tu kitab tulis macam tu. Jika ada sekurang-kurang hajat, baru boleh buka. Apa sekurang-kurang hajat? Saya dah sebut sebelum ni kan. Nak mandi, ada hajat tak? Ada hajat. Boleh ke tengok apa? Boleh, ada hajat. Mandi. Tapi mandi je pun sekurang-kurang hajat. Lagi kurang, nak sapu sampah. Nak sapu dalam rumah, dah tutup tingkap, panas. Nak sapu sampah, panasnya. Dah pecat, telanjang, sapu sampah. Boleh ke? Boleh. Kenapa? Ada hajat. Takkanlah ku hajat macam kelakar, walaupun kelakar sekalipun. Dia janji ada hajat. Dia yang kata haram tadi, tak ada apa-apa. Buat apa lah, boringnya. Ambil selak, tengok, tu haram.
Dia kena ada sebab. Aku nak tengok kenapa lenguh kat sini, nak tengok urat tu, nak picit itu, janji ada sekurang-kurang sebab. Tu yang kata haram tadi, nampak macam keras juga kan. Tak boleh, sekurang-kurang sebab, tak ada masalah. Apa sahaja sebab, baru boleh tengok pusat sampai lutut perempuan. Jika tak ada sebab, haram. Kerana antara sebabnya adalah gangguan jin. Sukalah selak jin. Dia kata free show. Call kawan-kawan, "Oi, datang sini free show." Dah lah tak baca bismillah. Lepas tu pula dia buka, dia pakai spender yang perempuan ni. Jom. Jantan-jantan jin datang. Macam mana buat free show? Tengok ramai-ramai. Antaranya lama jatuh cinta. Lepas tu orang nak masuk Minang, tengok-tengok muka ni cik baru berlaku kat Selangor. Dia umur 35, orang masuk Minang dia berapa puluh belah orang lah. Berbelah-belah orang. Cantik orangnya. Bila nak masuk Minang, tengok muka macam beruang. Orang yang ni, aku tengok dekat tempat kerja lain. Tak jadi. Belah. Orang lain pula datang. Nak Minang, tengok muka macam berbulu. Ada lah tu. Ada apa? Jumpalah perubatan tu. Saya tak tahulah, bukan bidang kan. Tapi ada lah. Kenapa ni? Orang datang tak jadi. Nak Minang tak jadi. Minang tak jadi. Dah siap Minang. Putus. Tak jadi kahwin sampai umur 35. Akhir sekali dia berobat apa saya tak tahulah, tu bukan bidang kita. Tapi nak beritahu macam mana boleh jadi macam tu. Jin dah syok. Dia letaklah apa-apa tu. Dia kencing kat mata ke apa, mana tahu. Dia letaklah apa-apa pun. Sebab dia dah syok. Macam mana dia boleh syok? Mandi tak masuk toilet tak baca apa-apa. Lepas tu tidur pakai macam mana pun tak tahu. Apa jin boring-boring naik kereta jin lah. Kereta jin lah naik. Kejap break dekat traffic light. Mana tahu dia orang punya alam macam mana. Tengok ini cantik ni, lepak kat sini satu malam, tengok free show. Lama-lama jatuh cinta. Setiap kali lalu kot jalan tu mesti dia akan singgah. Lama jatuh cinta. Lelaki sekali nak kahwin tak boleh. Kalau dah kahwin nak dapat anak tak boleh. Macam-macam lah dalam masa antara sebab lah. Sebab tu kena tutup. Walaupun dia seorang-seorang sekalipun. Pertama, malu kat malaikat. Yang kedua, ada makhluk yang kita tak nampak. Okey. Selain habis dah kat situ. Selain daripada wajib tutup aurat atas seorang masa sembahyang, wajib pula ia menutup daripada manusia lain daripada masa sembahyang. Sebagaimana yang telah diterangkan itu, sekalipun dalam bilik dan dalam gelap, kecuali ada hajat seperti kerana hendak mandi, itulah. Rimas pun boleh. Biasa orang perempuan buka baju mungkin sebab rimas kan. Rimas juga diterima. Rimah, belengah rimah, diterima. Yang kata tak boleh haram tadi tanpa sebab. Rimas pun diterima. Sekecil-kecil hajat, tak ada masalah. Janji ada sebab. Dan sebagainya, ketika itu harus membuka aurat. Habis. Maka sempurnalah kita aurat. Sebenarnya tak sempurna pun. Ada lebih kurang dalam 2 jam lagi untuk dibahas. Tapi cukuplah untuk kitab kita pendek tu je. Maka sambung kita tahun depan, dalam perkara mengetahui cara-cara sembahyang itu, mengetahui sama ada fardu, yang mana sunat, macam itulah. Dalam sembahyang bila sebut sujud, sunat ke wajib? Sunat kot. Tapi setiap kali aku sembahyang aku sujud, tak sah sembahyang. Walaupun dia sembahyang setiap kali sujud, dia kena tahu fardu mana, sunat yang mana. Subhana rabbil a'la wajib ke sunat? Wajib, sah sembahyang walaupun salah. Tahiyat akhir, sunat ke wajib? Sunat, tapi aku tak pernah tinggal, aku buat je, tapi aku tahu sunat, tak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab yang wajib dia kata sunat, tapi yang sunat dia kata wajib, sah. Dan sebagainya lah, panjang lah bab tu. Kita akan masuk bab syarat sah sembahyang seterusnya. Dalam perkara-perkara kena tahu yang mana fardu, yang mana sunat. Malah kita akan tengok nanti rukun sembahyang ada 13. Okey, salah satunya niat. Ada Fatihah, itu rukun sembahyang. Rukuk, sujud, duduk antara sujud, tahiyat, tu semua rukun sembahyang. Tahu tak? Ada rukun di dalam rukun. Ada rukun di dalam rukun. Ada rukun di dalam rukun. Rukun sembahyang, Fatihah adalah rukun sembahyang. Setuju tak? Fatihah adalah rukun sembahyang. Tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Setuju kan? Okey. Apakah rukun Fatihah? Ada. Ataupun bahasa lain, syarat sah Fatihah. Boleh juga. Rukun Fatihah. Adakah dia wajib tertib? Mestinya. Takkan nak baca Siratal Lazim dulu. Okey, terima. Wajib mualat tak? Berturut-turut? Tak pernah mengaji. Rukun dalam rukun, tak tahu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Krek. Aku sorang je dalam rumah ni.
Loading. Siapa ni? Pencuri ke masuk? Dia diam, tak sambung ni. Baru Maliki Yawmiddin. Siapa? Kalau pencuri, aku standby dah kot. Lepas tu, tengok. Miau. Oh, hitam masuk. Okey. Tadi Maliki Yawmiddin kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak sah sembahyang. Kerana dia wajib mualat. Wajib berturut-turut, tak boleh berhenti. Ada banyak lagi lah. Banyaklah rukun. Apakah rukun sujud? Sujud adalah rukun sembahyang. Apakah rukun sujud? 7 anggota gini, punggung lagi tinggi daripada kepala, gede panjang. Apakah rukun rukuk? Apakah rukun macam-macam? Apakah rukun tahiyat? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Wajib tertib tak? Jangan nak jawab. Boleh tak? Duduk, sujud ni subhana rabbiyal a'la bihamdi subhanallah. Allahu akbar, tahiyat akhir. Duduk je. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Boleh tak? Jangan, bukan cerita suruh buat. Nak tanya boleh ke tak? Tak pernah mengaji, tak berani jawab. Boleh. Kerana sunat tertib. Macam mana tu? Itu saja iklan untuk tahun depan. Wallahu a'lam. Kita insya-Allah ada tabung kat luar. Tabung fisabilillah untuk pengurusan ustaz-ustaz yang datang daripada luar, dan live data. Babali nak datang lah. Ugi tak datang ni. Saya duduk jauh kalau saya duduk sini, saya batal kuliah kat sini untuk datang Babali 21, 22. Semua tu makan kos. Jadi kos-kos tu tabung kat luar tu lah. Minta lah bubuh yang mana patut. Jadi yang tu kena datang. Ruginya tak datang 2 hari lah. Dah lah tu matan Ummu Barahin lagi. Allah, kitab sedapnya. Saya duduk jauh. Kalau kata saya ada di sini, saya batal kuliah, sanggup pergi. Sebab kami dulu masa dekat Kelantan, nak pergi jumpa dia, kena zaman dulu lah. Sekarang cerita tak kena tangkap dah kot. Zaman dulu pergi kat Golok atau Panjang tu, naik rakit, bayar sama 50 sen saja nak sebut. Naik rakit tu seorang tolak. Macam tu je. Kalau jatuh mampus, main mampus terus kat situ. Dalam Sungai Golok. Waktu tu lah tahun 90 berapa lah. Ni pergi sampai sana, ada motor dah tunggu. Waktu tu duit emas, RM1 emas. Saya ingat lagi, duit RM1 emas. RM1 bulat tu. Pertama keluar, dia kata, mana? Teseng ke tepi. Berapa? Skop yang tu lah lebih kurang. Saya tak lupa dah. Bagi dia RM1 tu dah. Oh, dia tengok duit masa tu mahal, sekarang je murah. Sekarang orang tak nak. Orang Thailand dulu, dapat RM1, kaya. Dia naik belakang ni motor. Pergi naik ke tepi. Gede, tak ingat berapa jam, 3 jam, 4 jam. Dah lah tu takut datang lah orang yang tangkap orang tu, polis-polis dia tu. Pergi jumpa, ambil berkat, duduk sana 2-3 hari, ambil berkat, balik. Punyalah payah nak jumpa Babali Skam. Tiba-tiba mai sini tak datang. Allah, tu je lah nak cerita. Rugi. Jadi kos-kos semua tu diperlukan lah. Jadi sumbanglah yang mana boleh sumbang. Wallahu a'lam. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Nasratul Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.